Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, salah seorang yang saya sangat respect di Malaysia sekarang ini, terus terang saya cakaplah, yang ini saya berani terus terang, salah seorang yang betul-betul saya respect di Malaysia pada hari ini, saat ini adalah Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun. Tengku Maimun Tuan Mat. Kenapa saya hormat dan respect kepada dia? Kerana saya dapat rasa di bawah pentadbiran beliau, Badan Kehakiman Negara dapat naik semula dia punya martabat. Dengan dia punya ketegasan, keberanian, tidak langsung dia terpengaruh dengan apa-apa kuasa pun, tak takut pun dia. Ugutan ke apakah dia tak takut. Tahniah diucapkan. Inilah yang kita mau. Okey, so akhirnya setelah lama berdiam diri, dia muncul semula dan buat pengumuman yang saya setuju. Kata beliau, kata Tengku Maimun, keyakinan orang ramai sudah terjejas. Demikian kata Tengku Maimun. Keyakinan orang sudah terjejas. Sebaik Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengeluarkan kenyataan, media iaitu Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali disiasat berkaitan dakwaan wang yang tidak dapat dijelaskan dalam akaun banknya. Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat yang mengetuai panel 7 hakim Mahkamah Persekutuan menyatakan demikian ketika mendengar permohonan 2 peguam dan seorang aktivis yang memohon mahkamah itu menentukan persoalan undang-undang berkaitan siasatan terhadap Muhammad Nazlan. Okey, nah ini rupa-rupanya bukan seorang punya keputusan tahu. 7 panel hakim yang arif lagi bijaksana. Muhammad Nazlan iaitu Hakim Mahkamah Tinggi yang telah mensabitkan Datuk Seri Najib Tun Razak dalam kes penyelewengan dana SRC International Sdn Bhd pada 28 Julai 2020 dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun serta didenda 210 juta ringgit Malaysia. Dalam prosiding pada hari ini, Tengku Maimun menimbulkan persoalan kepada peguam kanan, iaitu peguam kanan Persekutuan, iaitu Liew Hon Bin, mengenai apa yang akan berlaku jika dakwaan terhadap Muhammad Nazlan tiada sebarang asas dan tidak ada keputusan melalui siasatan SPRM. Hon Bin bagaimanapun menjawab siasatan yang dimulakan ialah budi bicara SPRM. Katanya, Tengku Maimun berkata, kami tidak mempersoalkan budi bicara pendakwaan. Bagaimana siasatan itu memberi kesan kepada kebebasan badan kehakiman. Hon Bin menjawab, keyakinan orang ramai akan dipulihkan. Keyakinan orang ramai akan dipulihkan jika hakim itu bebas daripada dakwaan. Jika SPRM tidak mengeluarkan hasil keputusan siasatan, anda perlu melihatnya sebagai tiada asas kepada aduan itu, katanya. Tengku Maimun menjawab, tetapi keyakinan orang ramai sudah terjejas. Sebaik saja kenyataan dibuat bahawa seorang hakim sedang disiasat. Itu sudah menjejaskan keyakinan orang ramai. Adakah anda menyatakan kemudian perlu tunggu hasil siasatan? Hon Bin berkata, ya. Dalam kes berprofil tinggi, itu amalan badan siasatan dan peguam negara mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai perkembangan siasatan. Kenyataan media akan diberikan mengenai perkembangan siasatan dan hasilnya. Badan kehakiman perlu mengambil notis kehakiman berhubung perkara ini. Salam sejahtera Malaysia. Sila tinggalkan komen kamu. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Kali ini SPRM pula membuat kejutan.
SPRM pula buat kejutan kepada Rafizi Ramli. Selama ini Rafizi buat kejutan je. Kali ini Rafizi pula kena kejutan. Harap-harap Rafizi tidak pengsan lah. Tenang saja dia tenang saja. Okey. SPRM siasat pengisytiharan harta Rafizi. Daripada bharian.com.my 10 November 2022. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan membuka kertas siasatan berhubung pengisytiharan harta yang dilakukan oleh Timbalan Presiden PKR iaitu Rafizi Ramli. Ini berikutan satu laporan yang telah dilakukan oleh sebuah pertubuhan bukan kerajaan atau dikenali sebagai NGO berhubung pengisytiharan calon Parlimen Pandan itu. Satu sumber mengesahkan SPRM akan mengkaji perkara itu dan siasatan akan dijalankan mengikut aspek-aspek tertentu yang masih lagi dalam penelitian. Rafizi dalam satu sidang media semalam dilaporkan berkata, beliau tidak akan membuat laporan kepada SPRM berhubung dakwaannya mengenai projek tebatan banjir di Melaka. Kerana mendakwa hampir semua skandal penyelewengan dan pendedahan yang dilaporkannya kepada polis dan SPRM tidak diambil tindakan. Wow. Katanya, saya sebelum ini telah membuat banyak laporan kepada polis dan SPRM. Tetapi semuanya tiada tindakan. Saya berpengalaman lebih 10 tahun dan mendedahkan pelbagai skandal dan akhirnya ia dibawa ke muka pengadilan. Tetapi iaitu tindakan undang-undang, bukan datang daripada polis atau SPRM, tapi pendedahan yang menyebabkan kemarahan rakyat. Contohnya kes kapal tempur pesisir LCS. Tidak diambil tindakan. Walaupun ada laporan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC, tetapi disebabkan tidak mahu kehilangan undi, seseorang akhirnya dibawa ke muka pengadilan katanya. Memang dahsyatlah. Memang dahsyat apa yang dinyatakan oleh Rafizi ini. Kalau betul, betulkah polis tak ambil tindakan? Betulkah SPRM tak ambil tindakan? Sampai Rafizi pun putus asa sudah kan? Dia bukan putus asa, dia fed up. Dia fed up untuk buat laporan polis dan laporan SPRM. Sebab menurut Rafizi, tiada guna jugalah dia buat laporan. Sebab tiada juga apa-apa dibuat. Begitulah maksud dia mungkin. Tapi betulkah? Macam ada lah. Mungkin SPRM buat siasatan juga, tapi secara cara yang lebih sistematik kali, bukan kasih umum terus heboh-heboh gitulah. Tapi kita harap semoga semuanya okey, dan yang paling penting negara Malaysia dibangkitkan semula menjadi sebaik yang mungkin sekali lagi. Kita mau negara Malaysia sekali lagi dihormati di mata dunia. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.